Assalamualaikum. Salam Sati Sejiwa Nasional 8 bersama saya Zarul Fahmi Khairuddin dan saya Farhatul Aisyati Osman. Berikut paparan utama edisi Rabu 5 Oktober. Kes salah guna kuasa SPRM rampas RM114.5 juta. Beg pasir di kawasan air pasang besar elak banjir berulang. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM merampas RM114.5 juta daripada dua pegawai kanan sebuah agensi kerajaan di Sabah berhubung kes pecah amanah. Mereka disyaki menyalahguna kuasa membabitkan projek infrastruktur bernilai RM3.3 bilion di Sabah dan kes itu yang terbesar dalam sejarah SPRM. Pada sidang media di Kota Kinabalu, Timbalan Ketua Pusuruhjaya SPRM, Datuk Azam Baki berkata, rampasan itu dibuat daripada seorang pengarah dan timbalan pengarah sebuah agensi awam selepas mereka ditahan semalam. Hasil siasatan, SPRM merampas RM75 juta daripada pejabat, rumah dan akaun bank kedua-dua suspek dan keluarga mereka. Susulan penahanan kedua-dua suspek itu, SPRM turut menangkap seorang ahli perniagaan bergelar Datuk dan akauntannya yang disyaki punyai kaitan dengan mereka. Penangkapan itu membolehkan SPRM menyita kira-kira RM37 juta daripada akaun sebuah syarikat yang disyaki mempunyai kaitan dengan seorang daripada pegawai kanan agensi awam itu. SPRM turut merampas RM2.5 juta lagi daripada sebuah peti simpanan di sebuah bank milik timbalan pengarah itu. Pengarah dan timbalan pengarah itu disiasat SPRM kerana disyaki mengendalikan projek-projek pembinaan infrastruktur asas bernilai lebih RM3.3 bilion sejak tahun 2010. Kesemua suspek ditahan reman 7 hari mulai hari ini untuk membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 17 Akta SPRM. Operasi mencari dan menyelamat dua anggota tentera darat yang hilang ketika menjalankan tugas di perairan Pulau Perak, Langkawi Isnin lalu diteruskan hari ini. Operasi melibatkan penambahan aset selain bantuan 3 kapal Angkatan Tentera Laut Indonesia. Menurut Panglima Tentera Laut Laksamana Tan Sri Ahmad Kamarul Zaman Ahmad Badarudin, TLDM menggerakkan 7 kapal dan 2 helikopter dalam operasi itu. Kapal-kapal yang terlibat pada pagi ini telah pun ditambah, iaitu 7 kapal daripada TLDM bersama 2 helikopter, iaitu helikopter Superlink dengan Fennec dan juga pesawat daripada APMM dan juga pesawat daripada TUDM, dan tambah dengan 3 unit ataupun kapal daripada Tentera Laut Indonesia yang sama-sama telah pun mulakan melaksanakan pencarian ini secara intensif sejak dia dilaporkan hilang itu. Dengan pertambahan aset, kawasan pencarian turut diperluas dan ia dilaksana secara berterusan termasuk pada waktu malam. Tan Sri Kamarul Zaman bercakap kepada media selepas merasmikan persidangan Maritime Warfare Asia 2016 di Ibu Negara. 2 anggota dari Batalion ke-4 Regimen Ranger Diraja yang hilang ialah Korporal Joe Bartley Kanil, 32 tahun dari Kota Marudu, Sabah dan Korporal Muhammad Faizul Rosli, 29 tahun dari Baling, Kedah. Mereka berpangkalan di Oran, Perlis. Sudah tiba masanya Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM menyegerakan proses penambahbaikan dan naik taraf helikopter Nuri. Perkara itu ditegaskan Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein yang mengulas insiden helikopter Nuri mendarat cemas di Sekolah Menengah Balung, Tawau, Sabah. Dalam satu kenyataan, Datuk Seri Hishamuddin berkata beliau telah mengingatkan kepimpinan tertinggi Kementerian Pertahanan dan ATM tiada kompromi dalam soal keselamatan anggota dan kesiapsiagaan aset ketenteraan. Panglima Tentera Udara telah diarah menyediakan pelan tindakan dan penambahbaikan helikopter Nuri. Beliau yang kini dalam rangka lawatan kerja ke luar negara akan mendapatkan taklimat khas daripada TUDM berhubung pelan tersebut sejurus pulang pada minggu hadapan.
Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Johari Baharom pula menegaskan laporan awal siasatan insiden itu akan disiapkan lembaga siasatan dalam tempoh sebulan. Ini termasuk mengenal pasti punca insiden itu sama ada disebabkan masalah teknikal dan kecuaian manusia. Pasukan siasatan berada di tapak ini sejak daripada semalam lagi dan kita jangkakan dalam masa 2 hari lah segala-galanya akan selesai. Dan begitu juga kita akan bawa keluar semua bangkai dia lah, bahagian-bahagian helikopter ni keluar daripada sekolah ini dalam masa 2 hari. Menurut beliau, pihak kementerian akan melakukan kerja pembaikan struktur bangunan sekolah yang mengalami kerosakan teruk akibat kejadian tersebut untuk membolehkan pelajar meneruskan pembelajaran mereka. Sementara itu, pasukan penyiasat diketuai TUDM yang tadi menyambung proses penyiasatan di lokasi Nahas. Kumpulan yang turut disertai anggota polis, bomber dan penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam serta Jabatan Penerbangan Awam memasuki kawasan sekolah seawal 7 pagi. Proses siasatan antara lain melibatkan pemeriksaan komponen helikopter. Wakil media bagaimanapun tidak dibenarkan memasuki kawasan terbabit. SMK Balong ditutup 2 hari susulan insiden ini atas faktor keselamatan selain membolehkan pihak berkuasa menjalankan siasatan di lokasi seterusnya membawa keluar pesawat. Pelajar perubatan tahun akhir Segi College Sarawak yang dilaporkan hilang selepas tidak kembali ke rumah Isnin lalu ditemui hari ini. Siti Fatimatu Zahra Bumidin, 25 tahun dari Ipoh Perak, dijumpai ahli keluarganya dalam keadaan letih dalam sebuah masjid di Sibu, Sarawak. Bapanya Bumidin Muhammad Tahir, 51 tahun memberitahu menerima maklumat mengenai penemuan itu selepas dihubungi seorang anggota polis dari Balai Polis Sibu kira-kira pukul 2.25 petang tadi. Beliau dan keluarga melahirkan rasa syukur ekoran penemuan itu dan berterima kasih kepada semua pihak yang membantu. Sepanjang kehilangan Siti Fatimatu Zahra, mereka sentiasa berdoa dan tidak pernah berputus harap. Masalah duit RM2 apa semua dah settle lah. Sebelum ni masalah mungkin dia ni kalau dia kongsi dia tak boleh belajar. Anak perempuan biasa kan nak kena pujuk itulah. Dia kongsi dia tak boleh belajar lah. Kita banyak lah. Yang lepas pun macam tu juga bila dalam pasal saya kata tak apa, cuba aja. Sebab dia ni masuk 7 tahun kan. 7 tahun dan ni kira dia semangat nak belajar tu ada. Tapi mungkin dia tak tahulah, kita tak nak baca dia punya fikiran ni macam mana. Beliau ditemui di rumahnya di Rapat Setia Ipoh. Bumidin yang bekerja sebagai pembantu hal ehwal Islam di Masjid Negeri Ipoh dan isteri akan berangkat ke Sibu pagi esok. Kali terakhir beliau berjumpa dengan anak sulungnya itu ketika Siti Fatimatu Zahra pulang bercuti untuk menyambut Aidilfitri bersama keluarga pada bulan Julai lalu. Siti Fatimatu Zahra dilihat rakan-rakannya keluar dari rumah sewa mereka di Lorong 21 Taman Permain Sibu kira-kira pukul 1 tengah hari. Dia bagaimanapun tidak menyatakan kepada rakan-rakan serumahnya ke mana dia hendak pergi. Malahan telefon bimbitnya juga gagal dihubungi. Dia sepatutnya menduduki peperiksaan profesional perubatan tetapi tidak hadir. Pengurusan Bencana Negara NADMA akan menempatkan beg pasir di kawasan-kawasan yang terjejas dengan fenomena air pasang besar yang berlaku di beberapa buah negeri bulan lalu. Langkah jangka pendek itu bertujuan mengurangkan impak limpahan air ke kawasan penduduk sekaligus mengelak banjir besar berulang. Ketua Pengarahnya Datuk Zaitun Abdul Samad berkata Selangor dan Kedah antara negeri yang telah dikenal pasti untuk melaksana kaedah tersebut. Program beg pasir itu akan dilaksana secara bersama melibatkan agensi-agensi kerajaan, swasta dan pertubuhan bukan kerajaan. Beliau menyempurnakan majlis penutupan Forum Kesiapsiagaan Agensi Menghadapi Bencana dan pelancaran Bulan Kesiapsiagaan Nasional 2016 peringkat negeri Perak di Ipoh. Dalam pada itu, beliau turut menasihati orang ramai agar bersiap sedia menghadapi pertembungan fenomena air pasang dan musim tengkujuh yang dijangka melanda pantai barat Semenanjung pada pertengahan bulan ini dan November.
Yang pasti, NADMA terus komited menjalankan pelbagai program dalam usaha memberi kesedaran ramai berhubung persediaan menghadapi bencana. Ini termasuk program latih amal berobjektifkan kesedaran dan pengurusan bencana selain pengendalian operasi. Jelas timbalan Ketua Pengarah Sektor Pelaksanaan Operasi NADMA, Zainal Azman Abu Seman, program memfokuskan kepada kawasan yang kerap dilanda bencana khususnya banjir di Pantai Timur dan gempa di Sabah. Jadi sebagai persediaan tu memang NADMA telah pun mengadakan beberapa program sejak daripada bulan Julai lagi, ya, dan melalui engagement dengan beberapa kerajaan negeri, contohnya program kesedaran bencana termasuk latih amal di zon timur, ya, mesyuarat pengarasan bencana di peringkat zon utara, dan NADMA sebenarnya ada dalam perancangan untuk turun padang, ya, di negeri di zon selatan dan seterusnya di Sabah dan Sarawak. Beliau menjadi tetamu di Konti Trax FM Angkasa Puri. NADMA juga menganjurkan Bulan Kesiapsiagaan Nasional bulan ini bagi memberi pengetahuan kepada orang ramai untuk bersedia awal menghadapi bencana. Perasmian program akan disempurnakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Kemaman, Terengganu 23 Oktober ini. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Melaka juga sentiasa bersiap siaga menghadapi kemungkinan banjir awal bulan depan. Persediaan meliputi aspek logistik selain kekuatan 200 anggota yang boleh digerakkan serta-merta. 500 anggota lagi mampu digerakkan dalam tempoh 4 jam seterusnya. APMM juga mendapat kerjasama komuniti setempat melalui pasukan SEDET yang diwujudkan menerusi program pasukan tindakan cemas pertahanan awam SEDET bagi memberi bantuan awal kepada mangsa banjir sementara menunggu ketibaan anggota APM. Hampir 700 anggota SEDET yang telah kita senaraikan, yang mana setiap don tersebut yang kita wujudkan SEDET tu satu pelatun lah buat peringkat awal ni. Jadi bila satu pelatun ni kita ada 28 don, 28 pasukan, ada pelatun SEDET lah yang telah kita ada senarainya, dan kita akan bagi latihan berperingkat lah dari masa ke semasa. Beliau menjadi tetamu pada program Melaka FM di Jalan Taming Sari. APM Melaka mempunyai 3 pejabat utama iaitu di Melaka Tengah, Alur Gajah dan Jasin, selain 2 unit gerakan di Selanda, Jasin dan Masjid Tanah. Manakala bilik gerakan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB beroperasi 24 jam di bangunan Kota Cemerlang, Air Keroh. 2 bulan gaji untuk lebih 1.6 juta penjawat awam selain jaminan untuk petugas kontrak dalam perkhidmatan awam. Demikian harapan Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX terhadap bajet 2017 yang akan dibentangkan 21 Oktober ini. Bagi Presiden QPEX Dato' Aziz Muda, pemberian bonus tersebut wajar dipertimbang sejajar peningkatan kos sara hidup masa kini. Kerana dari sini kita harap bukan saja dia akan dapat memacu ekonomi dalam negara, tetapi dia akan dapat membantu mengeluarkan kegelisahan pejabat awam menjelang awal tahun apabila persekolahan nak dibuka, keperluan anak-anak nak dibuat, tahun persekolahan baru bermula. Jadi mereka inilah yang menjadi keutamaan kepada pejabat awam, terutama sekali kumpulan B40 dan M40. Ini harus diberi pertimbangan oleh kerajaan. Yang kedua, kita minta bagi menjaga kebajikan hampir 20,000 petugas kontrak, QPEX mencadangkan hanya satu skim diwujudkan yang menyediakan pelbagai kemudahan. Selain itu, petugas kontrak disaran supaya diserapkan ke jawatan tetap setelah berkhidmat antara 8 hingga 10 tahun. Pada bajet 2016 lalu, Perdana Menteri mengumumkan mereka yang berkhidmat selama 15 tahun boleh diserap ke jawatan tetap. QPEX turut mencadangkan agar kerajaan membina lebih banyak kuartus penjawat awam di ibu negeri seluruh negara, memandangkan tidak semua yang terlibat mampu membeli rumah sendiri.
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI pula telah mengusulkan beberapa cadangan untuk diberi perhatian dalam bajet 2017. Antaranya inisiatif membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS supaya kekal berdaya tahan selain usaha meningkatkan pelaburan asing dan domestik. MITI kita hanya sentiasa memberi cadangan agar bagaimana meningkatkan dari segi pelaburan, bagaimana kita terus menolong SME untuk memastikan peranan MITI dapat dijalankan dengan baik, kerana kita memang melihat khususnya dalam dunia ekonomi mencabar ini bagaimana kita merancangkan pertubuhan khususnya untuk SME. Beliau menyatakannya di ibu negara selepas merasmikan persidangan perdagangan China-Malaysia. Dalam pada itu, Datuk Chua memaklumkan kerajaan berhasrat meningkatkan jumlah dagangan dua hala antara wilayah Yunnan di China dengan Malaysia. Bagi tempoh Januari hingga Jun 2016, jumlah perdagangan telah mencecah 173 juta dolar Amerika. Antara inisiatif yang sedang dikaji termasuk menyediakan penerbangan terus dari Sabah ke Kunming. Gara-gara makan pau ikan sardin dan sambal udang sewaktu rehat yang diambil di kantin asrama. 49 pelajar sekolah menengah kebangsaan Guar Cempedak dekat Gurun, Kedah terpaksa dikejarkan ke hospital akibat keracunan makanan. Penuntut asrama itu terdiri daripada pelajar tingkatan 3 hingga 5 mengadu kepada guru bertugas kira-kira jam 11 pagi tadi mengalami sakit perut dan muntah. Bimbang ia berlarutan, kesemua 49 pelajar itu dihantar ke Hospital Yan untuk mendapatkan rawatan lanjut. Basi dalam tu kulit dia tak masuk dengan sebetulnya. Ayam sambal udang petang tu pedas sangat. Hari ini makan apa? Depa pun tak tahu kongsi nak makan apa. Selepas menerima rawatan, 47 daripadanya telah dibenarkan pulang ke asrama petang tadi. Bagaimanapun, 2 lagi pelajar masih dirawat di wad pemerhatian hospital berkenaan. Ekoran masih mengalami cirit-birit dan muntah. Jabatan Pelajaran Negeri Kedah sedang menjalankan siasatan terhadap pengusaha kantin asrama terbabit. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Negeri Perak akan menyelesaikan isu rotavirus di negeri itu dengan segera. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, sekiranya isu tersebut tidak ditangani secepat mungkin, ia dikuatiri menjejaskan sasaran 7 juta pelancong sempena tahun melawat Perak 2017. Bukit Merah Lake Town Resort menjadi lokasi tumpuan pelancong di negeri itu saban tahun. Sebab itulah kerajaan negeri telah mengambil langkah dengan segera. Saya memastikan kerana kawasan dekat Bukit Merah ini merupakan kawasan menjadi tumpuan pelancongan, khususnya pelancongan domestik. Dan kita harapkan dengan adanya tindakan yang segera itu, maka ia akan dapat menyelesaikan perkara ini. Tambah Datuk Seri Dr. Zamri, masyarakat tidak perlu bimbang kerana kes tersebut tidak melibatkan kawasan lain setakat ini. Beliau turut menolak wujud sabotaj pihak tertentu dan menyerahkan siasatan lanjut kepada pihak berkuasa. Sehingga kini, Taman Tema Air Bukit Merah Lake Town Resort masih ditutup untuk proses pembersihan. Datuk Seri Dr. Zamri bercakap kepada media selepas menghadiri Majlis Titah Diraja Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah turut berangkat. Jenazah bekas pemain gitar kumpulan Bumi Putra Rockers BPR Ibrahim Musa atau lebih dikenali dengan nama Yemsi selamat dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Tambak Merah Sungai Rambai, Melaka pagi tadi. Allahyarham yang berusia 54 tahun meninggal dunia di kediamannya di Sungai Rambai pukul 8.30 malam semalam akibat kanser tulang tahap 4. Allahyarham meninggalkan seorang balu dan 3 orang anak. Rata-rata rakan artis dan ahli kumpulan BPR lain yang ditemui di tanah perkuburan menyifatkan pemergian Allahyarham sebagai satu kehilangan besar buat industri hiburan tanah air. Artis ini sama-samalah kita menyedekahkan Fatihah untuk arwah yang telah kembali ke rahmatullah pada hari ini. Saya kenal beliau ni, saya cukup baik, lemah lembut,
talented kan. Sebab era 80-an lagi, awal 80-an saya kenal Abang Yim di Studio B Komtar Johor. Masa tu dia dah hebat dah. Right? Jadi pada saya industri kehilangan seorang pemuzik yang betul-betul memang gifted lah dalam industri muzik. Sementara itu, Adun Sungai Rambai Datuk Hassan Rahman berkata pihaknya akan menjaga kebajikan keluarga Allahyarham dengan menjadikan mereka sebagai keluarga angkat. Akan bina rumah ini atas tanah wakaf Masjid Sungai Rambai. Kemudian bantuan kebajikan masyarakat telah pun kita uruskan kepada keluarga ini. Pembelajaran anak-anak, kita telah memanggil pejabat pelajaran daerah dan negeri untuk berbincang. Isu kerakyatan, selepas ini kita akan menghantar balik keluarga ini sementara untuk urusan pasport dan kembali semula ke Malaysia untuk urusan kerakyatan. Kumpulan BPR popular di sekitar era 80-an dan Allahyarham merupakan pengasas kumpulan muzik berkenaan. Bagaimanapun, Allahyarham mengundur diri selepas disahkan menghidap kanser tulang. Di Mahkamah Session Ipoh, pemilik sebuah syarikat telekomunikasi mengaku bersalah atas 8 pertuduhan gagal mengemukakan penyata GST kepada kastam dalam tempoh ditetapkan. Wong Kian Yik, 35 tahun yang juga pengarah Sanyi Telecommunication Trading, didakwa melakukan kesalahan itu bagi tempoh Mei hingga Disember 2015. Tertuduh didakwa melakukan kesemua kesalahan itu di stesen Jabatan Kastam Diraja Malaysia bahagian GST Wisma Kastam nombor 1 Jalan Tun Abdul Razak Ipoh Perak. Kesemua kesalahan didakwa mengikut Seksyen 41-6 Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan dan boleh dijatuhkan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kin Yik dalam rayuannya memohon mahkamah menangguhkan keputusan kes itu bagi membolehkannya menyediakan wang secukupnya. Hakim Murtazadi Amran membenarkan permohonan Kin Yik dan menangguhkan keputusan pada 19 Oktober ini. Seorang lelaki yang mengugut abang iparnya menggunakan sebilah parang dijatuhi hukuman penjara 6 bulan oleh Mahkamah Magistrate Kuala Terengganu. Magistrate Abdul Hayy Salim membuat keputusan itu selepas tertuduh Muhammad Khairul Azhar Ramli, 28 tahun, mengaku salah terhadap pertuduhan mengikut Seksyen 506 Kanun Kesisaan. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan ugutan jenayah dengan menggunakan sebilah parang terhadap mangsa Muhammad Yusuf Alwi, 32 tahun sehingga menyebabkan ketakutan kepada abang iparnya itu. Kejadian berlaku di sebuah rumah di Kampung Tok Pong, Penghadang Buloh, Cendering 10 pagi 15 September lalu. Pendakwaan dijalankan pegawai pendakwa, Inspektor Miki Dustan anak muda. Mengikut fakta kes, mangsa yang berada di tempat kerja menerima panggilan daripada isterinya memaklumkan adik iparnya mengamuk kerana mahu mendapatkan wang. Pengadu bergegas pulang ke rumah dan mendapati tertuduh sudah pulang dengan membawa motosikal milik abang ipar pengadu. Dua ahli keluarga itu ke rumah tertuduh bagi mendapatkan semula motosikal, tetapi kedatangan mereka disambut dengan baling parang selain turut diugut oleh tertuduh. Pengadu kemudian membuat laporan polis untuk tindakan lanjut. Membina institusi komersial yang mampan adalah kunci utama bagi menyokong kemajuan ekonomi sesebuah negara. Menurut bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Dr. Zeti Atar Aziz, mewujudkan persekitaran yang dapat memastikan keberkesanan fungsi ekonomi penting bagi membolehkan penggunaan sumber yang cekap. Jelasnya, kriteria institusi yang kukuh dapat dilihat melalui kebolehannya untuk bertahan terhadap perubahan kitaran ekonomi. While building institutions may be an arduous task in itself, the building of strong institutions that are relevant in a rapidly changing environment is even more challenging. Not only is the highly dynamic and fast-changing economic landscape having a significant impact on corporations and institutions, but it has rendered the operating environment to become uncertain, unpredictable and unstable. Tan Sri Dr. Zeti berkata institusi komersial yang kukuh akan memainkan peranan asas dalam mencapai ekonomi yang berkekalan.
Beliau berucap pada Majlis Syarahan Tunku Muhriz 2016, Anjuran Universiti Kebangsaan Malaysia bertajuk Urus Takbir yang Baik dalam Hal Ehwal Awam dan Korporat. Pelan Induk Perkapalan Malaysia MSMP yang baru akan menggariskan matlamat untuk menyelaras semula sistem dan memastikan industri itu mampu menyumbang kepada ekonomi negara bagi tempoh 5 tahun akan datang. Jelas Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Abdul Aziz Kaprawi, pelan itu akan memberi tumpuan kepada keseluruhan industri perkapalan termasuk pelabuhan dan logistik pangkalan bagi memastikan industri maritim Malaysia terus kompetitif. Mengulas lanjut mengenai pelan berkenaan, Dato' Abdul Aziz berkata ia meliputi keseluruhan aspek termasuk pelabuhan dan limbungan kapal. Tumpuan juga pastinya terarah kepada pelabuhan di Selat Melaka yang kini semakin sesak dan menjadi tumpuan dunia. Because this system have not been changed for quite some time. So we still use the old one. So that's why we have to come up with our Malaysian Shipping Master Plan to create a better industry for maritime. Because the Strait Malacca is one of the busiest routes, and we are coming up many ports along the Strait of Malacca. So it seems that the Malaysia is a very strategic locations from the west and east to meet. Beliau ditemui selepas merasmikan Hari Maritim Sedunia 2016 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Langkah baru penyeragaman peraturan meliputi keselamatan kapal bagi dua kategori iaitu kargo dan kapal perikanan akan turut diperkenal. Pemain industri akan dipanggil untuk memberikan cadangan dan pendapat dalam menjayakan pelan tersebut. Makmal transformasi berkaitan pelan induk perkapalan Malaysia akan berlangsung di Putrajaya Jumaat ini. Bagi melahirkan usahawan bertaraf global, MARA menjalin kerjasama dengan pemerintah Kota Bandung, Indonesia melalui Little Bandung dan Halal Shop by MARA. 200 kedai akan dibangunkan di seluruh Malaysia sebagai permulaan kepada kerjasama itu. Jelas Pengarah MARA Selangor, Rusnah Yusof, usaha sama antara MARA, Koperasi Anak Sains MARA Asmara dan Malaysia Indonesia Corporate House MICH Bandung memberi peluang kepada usahawan Malaysia dan Indonesia meneroka peluang perniagaan ke tahap global. Jadi kita di MARA ini kita akan membantu usahawan-usahawan bumi putra kita untuk menempatkan produk-produk mereka di setiap Halal Shop dan Little Bandung yang diwujudkan. Sebab projek Little Bandung dan Halal Shop by MARA ini akan diuruskan oleh usahawan yang willing to operate, because ianya memerlukan modal, memerlukan ruang, dan memerlukan produk-produk yang akan dipamerkan yang berkualiti daripada dua negara. Halal Shop by MARA diwujudkan pada tahun 2015 melibatkan 40 usahawan MARA. Syarikat Abrar Venture pula merupakan pemilik Little Bandung pertama di Malaysia yang beroperasi di Anggrek Mall Shah Alam. Rusna bercakap kepada media pada majlis pelancaran showcase produk usahawan serumpun at outlet Little Bandung dan Halal Shop by MARA di Shah Alam. Pelancaran disempurnakan Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Dato' Alexander Nanta Linggi. Program Bumi Prono of Tomorrow Bahtera 2016 Zon Utara dijangka menarik penyertaan 5,000 usahawan di kawasan tersebut. Dianjurkan Kementerian Keuangan, program itu bakal berlangsung selama 2 hari bermula Sabtu ini di Sungai Petani, Kedah. Bahtera Zon Utara bermatlamat untuk mewujudkan ekosistem keusahawanan yang lengkap meliputi model perniagaan, rangkaian perniagaan serta penggunaan teknologi terkini. Pengarah Unit Strategi Nasional Kementerian Keuangan Dr. Aminuddin Hashim berkata, Bahtera juga dijangka mampu melahirkan lebih banyak usahawan khususnya dalam kalangan bumi putra. Kita garapkan, kita rencanakan program Bahtera ini adalah untuk mewujudkan satu ekosistem perniagaan ekosistem keusahawanan yang lengkap selepas ini. Kita tidak mahu bahawa mereka hanya mendapat faedah pada 2 hari tersebut tetapi tidak tahu apa jadi selepas itu.
Kemudian ekosistem peluang yang mana kita akan bekerjasama dengan rakan-rakan ekosistem dan agensi untuk memberikan servis on-site. Beliau yakin program ini akan membuka pintu kepada inisiatif bersama di antara sektor swasta dan kerajaan di peringkat tempatan dan nasional. Orang ramai yang berminat boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai program ini dengan melayari laman sesawang www.bahtera.my. Pelayaran Zaytuna Oliva, misi bot wanita ke Gaza telah melepasi garisan 100 batu nautika ke arah pantai Gaza. Berbaki 80 batu nautika sahaja untuk tiba ke lokasi dituju. Pelayaran misi kemanusiaan itu yang disertai 13 wanita mengharungi lautan luas demi memastikan nasib rakyat Palestin terus mendapat perhatian dan pembelaan dunia. Mewakili Malaysia dalam misi itu, Dr. Fauzia Hassan, ahli Lembaga Pemegang Amanah Humanitarian Care Malaysia MyCare. Misi bertujuan memastikan nasib rakyat Palestin terus mendapat perhatian dan pembelaan dunia sekaligus dapat mengembalikan hak penduduk Gaza. Antaranya mendapatkan bekalan makanan, ubat dan keperluan asas untuk menyelamatkan nyawa. Ia juga menyasarkan untuk meningkatkan kesedaran tentang perjuangan kaum Hawa di Gaza. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MyCare, Kamarul Zaman Syaharul Anwar, misi berkenaan melibatkan 13 sukarelawan wanita termasuk kru kapal dan kapten. Kesemua mereka berada dalam keadaan baik dan sudah bersiap sedia untuk berdepan dengan sebarang kemungkinan sekiranya dihalang oleh tentera Zionis. Kapal Zaytuna memulakan pelayaran 14 September lalu dari Barcelona, Sepanyol. Kerajaan Negeri Terengganu memperuntukkan RM2 juta bagi membantu pelajar dari negeri itu yang gagal melunaskan bayaran yuran di beberapa universiti di Mesir. Peruntukan tersebut akan disalur menerusi tabung pendidikan tinggi Yayasan Terengganu dan permohonan pinjaman itu boleh mula dibuat minggu depan. Menteri Besarnya Ahmad Razif Abdul Rahman memberitahu pelajar persendirian itu akan dibantu untuk meneruskan pengajian memandangkan mereka tidak menerima sebarang pembiayaan pendidikan. Bagaimanapun, hanya pelajar daripada keluarga yang benar-benar tidak berkemampuan akan diberi pertimbangan bantuan pinjaman tersebut. Kalau hak gaji RM100,000 kita beri buat dah patutlah. Jadi adalah mana keluarga miskin, keluarga yang tak mampu, memang pelajar ni tak mampu dah nak bayar yuran. Yang ini akan diberi tanggungjawab. Ni kita akan buat satu skim baru ni. Tapi ini mungkin one off je lah. Kita bagi dan kita akan tengok balik. Kalau perkara ini berlaku lagi untuk masa yang akan datang, insyaAllah kita akan tambah lagi dana dalam tabung pendidikan tinggi bagi pelajar-pelajar tanpa tajaan ini. Ahmad Razif yang ditemui media di Kuala Terengganu memberitahu setakat ini terdapat 84 pelajar telah membuat permohonan pinjaman dengan yayasan berkenaan bagi menampung perbelanjaan mereka. Bulan lalu dilaporkan seramai 150 pelajar Malaysia yang sedang menuntut di 8 universiti Mesir bakal disingkirkan selepas menanggung hutang yuran pengajian berjumlah 4.5 juta ringgit. Sementara itu, dalam perkembangan lain, kerajaan negeri meluluskan peruntukan sebanyak 10.5 juta ringgit untuk bantuan persekolahan 2017 melibatkan hampir 103,000 pelajar. Permohonan boleh dibuat sekarang dan bantuan bakal diagih bermula 1 hingga 15 Disember ini. Khairi, Menteri Pertama wakili negara di Sukan C. Pohang Steelers hantar surat aduan kepada FAM. Kita ke laporan sukan. Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar antara pemain yang disenarai pendek oleh Persatuan Polo Diraja Malaysia untuk beraksi di Sukan C tahun depan. Muncul Menteri Kabinet Pertama mewakili negara dalam kejuaraan antarabangsa, Khairi menyifatkan ia bukanlah satu kelebihan buat dirinya. Khairi sebaliknya mahu pemilihan betul dibuat berdasarkan merit dan kebolehan seseorang. Ini baru senarai awal
dan keputusan pemilihan muktamad akan dibuat pada awal tahun depan, mungkin bulan Mac ataupun bulan April, dan saya harap yang dipilih itu akan dapat menyumbang kepada prestasi yang terbaik bagi pasukan kita. Ya, apa saja pemilihan mestilah berdasarkan kepada merit dan juga kebolehan. Kemampuan pemain akan dinilai menerusi beberapa siri kejohanan antarabangsa sebelum senarai akhir diputuskan. Antaranya kejohanan terbuka Malaysia yang bermula minggu ini diikuti latihan terakhir di Argentina. Jika benar, ia amat mengecewakan. Itu komen pengendali skuad kebangsaan negara, Dato' Ong Kim Swee, berikutan tindakan pengarah program pembangunan bola sepak negara NFDP, Lim Tiong Kim, mengarahkan pemain bawah 14 tahun untuk tidak meneruskan aksi separuh masa kedua perlawanan persahabatan di Korea 29 September lalu. Dalam perlawanan tersebut, skuad NFDP ketinggalan 0-4 pada separuh masa pertama, dan apabila memasuki separuh masa kedua, Lim Tiong Kim dilaporkan tidak membenarkan pemainnya beraksi meneruskan perlawanan hingga tamat. Tindakannya itu mengundang rasa tidak puas hati pengurusan Pohang Steelers yang telah mengemuka surat aduan kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Dato' Ong Kim Swee menjelaskan apa sahaja keputusan dan alasan dibuat Tiong Kim diharapkan tidak menjejaskan tujuan asal program pembangunan yang disusun NFDP dalam melahirkan pemain pelapis berkualiti untuk negara. Mempunyai alasan tersendiri dan ini terpulang pada pihak NFDP untuk mengambil tindakan ataupun menjelaskan apa yang perlu berlaku. Yang penting kita tak harus tersasar daripada program kita, bukan untuk membentuk satu pasukan yang kuat, tetapi untuk membimbing para pemain muda ini ke jalan yang betul. Sementara itu, Setiausaha Agung FAM, Datuk Hamidin Muhammad Amin menjelaskan pihak FAM sudah maklum mengenai insiden ini dan kini menunggu maklum balas dan laporan daripada pihak pengurusan NFDP. Dikabarkan Tiong Kim kini sedang bercuti di Jerman dan menurut pengarah kanan NFDP, Safirul Abu Bakar, pihaknya masih belum mendapatkan salinan surat aduan dari Pohang Steelers yang diterima FAM. NFDP masih mengumpul maklumat dari semua pihak yang terlibat sebelum pertemuan lanjut dengan Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN. Menjelang pertemuan persahabatan kelas A, Harimau Malaysia bertemu Singapura Jumaat ini, Dato' Ong Kim Swee tetap yakin pemain-pemain muda yang diberi kepercayaan mampu mempamerkan perlawanan berkualiti Jumaat ini walau tanpa beberapa tonggak utama. Kemungkinan besar, dan pada masa yang sama saya ingin melihat Hafizul bermain, mungkin bukan sepenuh masa, tetapi jika perancangan dalam game mengikut apa yang kita jangkakan, kemungkinan Hafizul juga akan beraksi pada perlawanan dengan Singapura. Kim Swee turut menjelaskan tujuan penjaga gol Khairul Fahmi Cik Mat tidak disenaraikan dalam 25 pemain skuad Harimau Malaysia ke Singapura bertujuan memberi peluang kepada pemain muda. Khairul Fahmi merupakan pemain yang regular dengan pasukan kebangsaan, dan kini peluang saya untuk mencuba dua lagi penjaga gol, Khairul Azan dan Hafizul, di mana mereka kemungkinan besar akan bermain menentang Singapura, dan saya harap mereka mengambil peluang ini untuk membuktikan prestasi masing-masing sebelum saya membuat keputusan pada bulan November nanti. Khairul Fahmi Cik Mat yang direhatkan, Ahmad Kuzaimi PE dan 3 pemain yang mengalami kecederaan masih meneruskan latihan ringan dan pemulihan di Wisma FAM dan akan kembali menjalani latihan bersama skuad Harimau Malaysia pada 8 Oktober depan. Dato' Ong Kim Swee dan pasukan Harimau Malaysia ditemui di lapangan terbang antarabangsa Sepang KLIA sebelum berlepas ke Singapura. 128 pemain akan menyerikan kejohanan skuash terbuka Petaling Jaya 2016
Kejohanan yang bakal berlangsung pada 15 hingga 22 Oktober ini di Astaka Petaling Jaya akan dibahagikan kepada 4 kategori. Kejohanan yang menawarkan hadiah RM10,000 itu akan dibahagikan kepada 4 kategori, iaitu lelaki Division 1, 2 dan 3 serta veteran 40 dan 50 ke atas lelaki dan wanita. Kejohanan mendapat tajaan sepenuhnya daripada Nestle Produk dan Sport Toto. Menurut Timbalan Datuk Bandar Majlis Perbandaran Petaling Jaya, Johari Anwar, pihaknya mensasarkan penyertaan lebih ramai kali ini berbanding edisi sebelum ini. Bagi menampung keperluan kejohanan yang lebih besar, MBPJ juga sedang dalam rangka menaik taraf dan meningkatkan prasarana di Astaka Petaling Jaya. Beliau bercakap dalam sidang media di Petaling Jaya. Malaysia akan bertemu England sebagai perlawanan pembukaan kejohanan Piala Sultan Johor 2016. Kejohanan edisi ke-6 itu akan kembali berlangsung di Stadium Hoki Taman Daya Johor pada 31 Oktober hingga 6 November ini. Sebanyak 6 pasukan telah mengesahkan penyertaan iaitu England, Australia, New Zealand, Pakistan, Jepun dan tuan rumah Malaysia. Selepas berdepan England, skuad remaja negara akan menentang Australia pada 1 November dan seterusnya Pakistan, Jepun dan New Zealand. Kejohanan ini adalah pentas terbaik bagi semua pasukan kecuali Malaysia untuk membuat persiapan menghadapi Piala Dunia Remaja yang bakal berlangsung di Uttar Pradesh, India pada 8 hingga 18 Disember nanti. 14 pemain negara yang layak kini sedang beraksi dalam Liga Hoki Australia, iaitu 3 daripada pasukan senior, manakala selebihnya pemain skuad pembangunan dikendalikan oleh Wallace Tan. 3 pemain senior tersebut bagaimanapun terpaksa diketepikan kerana akan dibawa oleh jurulatih Stephen Van Huysen mengharungi kejohanan trofi juara-juara Asia di Kuantan Pahang pada 20 hingga 20 Oktober. Skuad remaja negara kini sedang menjalani latihan di Johor Bahru sebelum Wallace memutuskan senarai penuh pemain. Masih lagi bersama Nasional 8, bersempena Hari Pos Sedunia 2016 Ahad ini, Pos Malaysia Berhad akan mengeluarkan koleksi siri stamp Postman Community. Koleksi itu dipilih bagi memberi penghormatan kepada kumpulan itu yang penuh dedikasi menjalankan khidmat serahan item pos dari rumah ke rumah. Siri stem ini akan dijual di seluruh negara bermula Isnin, manakala bagi Kelantan, Terengganu, Johor dan Kedah akan mula dijual lebih awal bermula Ahad ini. Siri ini menampilkan 3 denominasi stem iaitu Postman Community berkuda, Postman Community menaiki bot dan Postman Community berbasikal yang berharga antara 60 sen ke 80 sen. Lembaran mini pula menampilkan komuniti beramah mesra bersama penduduk tempatan dijual dengan harga RM3. Reka bentuk 3 stem tu adalah untuk memaparkan cara pengangkutan stem untuk penyerahan mail lah. Jadi macam mana mail diserahkan kepada penduduk pelbagai cara mengikut kepada kesesuaian kawasan. Logo Postman Community akan digunakan sebagai tanda pembatalan bagi siri stem itu. Selain itu, produk filateli lain seperti sampul surat hari pertama beserta risalah berharga 55 sen setiap satu, folder pada RM6.35 dan set lengkap koleksi siri stem Postman Community turut dijual pada harga RM60.50 setiap satu. Perkhidmatan Postman Community ialah projek pelan transformasi pos Sabah dan Sarawak. Postman yang dilantik dalam kalangan penduduk tempatan yang bertindak sebagai ejen perkhidmatan pos. Jelajah kembara Eropah
Kempen Melawat Pahang 2017 masuk hari ke-10. Pasukan jelajah tiba di Chengdu, wilayah Sichuan, China yang mempunyai kepadatan 28 juta penduduk. Seramai 1 juta pelancong Cina disasarkan memasuki negeri Pahang apabila promosi dilakukan di negara tersebut. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Pahang, Datuk Seri Muhammad Syarka Samsudin, lokasi menarik di Pahang telah dikenal pasti bagi kemasukan pelancong Cina ke negeri itu. Fokus utama adalah pulau-pulau serta pantai seperti Pulau Tioman dan Pantai Cerating. Sebahagian daripada mereka agak begitu tertarik dan excited lah dengan presentation yang kita buat. Terutama sekali apabila kita tunjukkan pantai dan juga aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan laut, kerana orang yang tinggal di Xi'an ini ataupun di Chengdu ini mereka tidak pernah mempunyai pengalaman dengan laut ini. Beliau ditemui selepas melancarkan kempen promosi Tahun Melawat Pahang 2017 di Chengdu, China. Kehadiran agensi pelancongan dan media tempatan China pada kempen tersebut mendapat sambutan luar biasa dengan kehadiran hampir 100 peserta. Dalam pada itu, Datuk Seri Syarka berkata, bagi memudahkan pelancong Cina masuk terus ke Pahang, penerbangan terus akan diperkenalkan dari Chengdu ke lapangan terbang Sultan Ahmad Shah di Kuantan. Peserta akan meneruskan kembara jelajah ke wilayah Hanzhong dengan jarak perjalanan sejauh 480 km. Kempen Tahun Melawat Pahang 2017 turut sama dirasai oleh penduduk tempatan. Berikutan media cetak dan media elektronik tempatan turut sama melaporkan kempen tersebut. Terutamanya tentang perjalanan 17 konvoi kenderaan sejak mula memasuki negara China pada 30 September lepas. Muhammad Yusuf Ahmad bersama juru kamera Yusaini Mahan melaporkan untuk berita RTM. Baik, Farhatul Asyati Osman, pengembara solo bermotosikal Anita Yusof berjaya merentasi 40 negara di 4 benua dalam tempoh 370 hari. Beliau sekaligus mencatat nama dalam Malaysia Book of Records sebagai wanita Islam Malaysia pertama berjaya mengelilingi dunia. 65,000 kilometer perjalanan berjaya ditempuhnya yang tiba di tanah air pada 16 September lalu. Saksikannya sebagai penutup Nasional 8 malam ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam sehati sejiwa.